dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam program Sajian Warisan Johor. Bersama saya, hos anda pada hari ini, Nat. Dan di sebelah saya ada chef yang kacak lagi bergaya. Aduh. Okay. Assalamualaikum. Apa khabar? Khabar baik. Baik, saya Chef Irwan. Chef Irwan. Corporate Executive Chef Adabi. Dan hari ini apa yang saya nak bawa kepada Nat adalah satu hidangan yang hebatlah. Dan pastinya yang kita akan gunakan adalah daripada gabungan produk-produk Adabi. Kan? Jauh datangnya. Jauh ni kita terbangkan khas. Bawa barang pun dah penuh satu kereta bawa datang. Tetapi chef ada dekat di Johor ni, kita ada dengan Adabi Produk Ultima. Cawangan di Johor. Jadi saya tak payah nak bawa barang-barang banyak-banyak. Orang Johor sendiri pun boleh mendapatkan produk-produk Adabi di negeri Johor. Sebenarnya saya dah tak sabar nak tahu chef nak masak apa hari ni. Wow. Hari ni chef nak buat ada 2 resipi. Resipi apa tu? Resipi yang pertama, chef nak buat nasi biryani. Oh, nasi biryani kalau kata di Johor maknanya kita kena buat sajian warisan Johor, maknanya nasi biryani Johor lah. Nasi biryani Johor. Tapi nasi biryani Johor ni versi saya. Apalah yang lainnya tu? Okey, versi saya. Dan satu lagi adalah daripada gulai ikan. Gulai ikan ni adalah gulai ikan Adabi. Maknanya kita akan makan nasi biryani tu dengan gulai ikan? Sama ada nasi biryani tu kita juga boleh makan dengan gulai ikan, dan juga kalau kata dalam nasi biryani itu sendiri siap ada meletakkan daging. Daging dan tapi gabungan dia tu nanti kita tunjukkan kepada penonton bagaimana dia punya rahsianya dalam situ. Okey, baik. Apa kata? Kita nak start. Tetapi kita kena beritahu kepada penonton apakah bahan-bahannya yang kita nak guna betul. Kalau tak, orang tak tahu kita nak guna apa. Jom kita tengok apa bahan-bahannya. Sekarang ni bahan-bahan dah ada kat depan ni. Lama betul duk pegang ni, lenguh. Macam nak saya tolong kau? Okey. Berat nak pegang pun susah kan? Okey, kita letak. Baik, kita buka api dulu. Apa yang kita nak mula hari ini, kita panaskan dulu. Kita kena panaslah. Okey. Kita nak masak dalam ni sebab nasi ni kita nampak macam besar sikit. Jadi kita buat bagi nampak clear kepada penonton apakah bahan-bahan yang nak dicampurkan ke dalam ini dan digabungkan dengan bahan-bahan asas. Kita perlukan bahan asas iaitu minyak. Dan juga kita perlukan letakkan kita punya minyak. Kita campur juga minyak dengan minyak sebab sapi. apa kita campur? Disebabkan kita nak dapatkan dia punya kilat dia punya nasi. Kilat, kita perlukan kilat yang nasi berkilatnya tak orang kata apa, tak melekat-lekit. Melekat di sini melekat kan. Bau minyak sapi pun rasa wangi. Baik, kita perlu campur dengan minyak biasa. Tolong nak? Boleh, biar saya kacau. Tuang. Saya tuang. Tuang sikit. Boleh. Manja tuang dia kan? Okey, sikit je. Alright, stop. First sekali, apa yang nak tolong adalah nak datang ke depan tu, ambil dekat saya sup tulang. Sup tulang? Sup tulang, bukan sup tulang dalam tin. Sup tulang ada untuk sebagai penumis. Oh, ini? Yes. Kam. Okey, jangan lupa guna produk Adabi, sup tulang. Senang nak masak sup tulang. Okey. Baik. So ni kita akan masukkan dalam. Masukkan terus. Okey. Itu adalah sup bunjuk lah kan. Normal lah. Dalam sup tulang ni apa yang istimewanya, dia ada lebihan iaitu kulit kayu manis, buah pelaga, bunga lawang di luar. Kalau berbanding dengan sup bunjut. Kalau sup bunjut kat situ dia hanya ada bunjut sahaja. Okey. Baik. Jom kita masukkan bahan-bahan ni. Ini biasa-biasa. Kita masukkan apa je, Chef? Yang ini kita ada nak saya tolong ke? Nah, tolong. Tok juga. Masak hari ni, rancangan memasak bersama Nat. Baik. Dalam ni apa yang kita letak adalah bawang merah, bawang putih, halia yang kita slice dia. Sama ada kalau kita nak blend pun boleh. Tetapi kalau blend yang saya bagi dekat Nat satu tips. Di mana ini dalam ni saya dah blend juga. Kita akan campur kat dalam. Di mana bawang merah, bawang putih, halia, kita letakkan cili hijau sikit,
Dan kita letakkan daun pudina kat dalam sikit. Patutlah kalau dia betul-betul hijau. Banyak daun-daun Jadi sihat. kalau kita nak blend selalunya kita guna apa? Kita guna blender. Yes, blender. Yeah. Lepas tu nak melumatkannya kita guna apa? Kita kena letak air sikit. Tapi saya tak letak air. Oh, chef letak apa? Yes. Jadi maknanya dekat sini apa yang kita nak buat, kita letak blend dia bersama dengan minyak. Oh, chef guna minyak biasa? Guna minyak biasa, blend saja dengan minyak. Itulah rahsia masakan chef sedap. Ya. Ya. Chef Bukan sebab apa tau? confident. Sebab apabila kita blend dengan minyak, kita akan dapat dia punya tu cepat masak satu. Yang keduanya, dia akan jadi pecah minyak dengan cepat. Jadi tengok dia dah pecah minyak dah. Betul. Jadi maknanya dia akan minyak. garing. Yang ketiga dia akan garing dengan betul-betul Sekata. garing dengan sekata. Baik, now apa yang kita nak masuk kat sini chef. adalah kita letakkan iaitu serbuk biryani. Kita ada serbuk biryani tadi dan kita masukkan kat dalam. Chef, boleh ke kalau orang tak pandai masak biryani pun guna serbuk ni dia jadi pandai masak biryani? Pandai sungguh lah. Betul dia pandai. Kan. Tentu dia akan jadi pandai untuk sebab apa dia rempah ratus ni sebenarnya apabila Adabi buat dia memberikan satu kemudahan, pemudah cara untuk kita memasak kepada golongan-golongan, sama ada golongan ni adalah generasi Y ataupun golongan Z sekarang ni yang akan datang ni. Jadi dia dah tahu bagaimana dia nak masak dan tak perlu nak tumbuk dan nak lumat dan sebagainya. Biryani ni dalam ni kita letak daging. Daging. Okay. Daging tu iaitu daripada dalam tin Adabi. Jadi dekat tepi nak tu nak ambil tengok je. Okey, kat sini saya akan letakkan kalian sama ada letakkan sup tulang ataupun sup ni kari. Yang ini beef curry saya akan masukkan ke dalam kita punya nasi biryani dan juga ataupun sup daging. Saya gunakan dua perkara ni sama ada nak gabungkan tiga-tiga sekali pun boleh. Oh, kita boleh campur. Boleh campur. Jadi tak perlu nak guna periuk kukus lah ataupun ni high pressure kukus lah macam-macam dan sebagainya yang ada dalam ni. Kita dah ada ready to eat untuk kita memudahkan kita masakan. Baik, kita masukkan dalam. Ini dia, color dia pun dah bertukar. Baik, kat dalam kita tambah daging untuk dapatkan dia punya. Baik. Kadang-kadang kalau kita buat umpamanya kalau kita buat nasi ini kita perlukan air. Sama ada air itu adalah air rebusan ataupun air itu yang telah digabungkan ataupun dengan perasa dan sebagainya. Kita selalunya kita buat dengan air rebusan daging, maknanya kita buat dengan air rebusan daging. Tetapi Adabi ni dia smart. Dia smart sebab dia dah buat sup tulang, dia dah buat kari daging. Jadi semua ready made. Semua dia dah ready made. So maknanya dia dah ada dia punya cita rasa sendiri walaupun produk tu adalah produk yang ready to eat. Dengar tu. Baik, tadi saya meletakkan beras ni. Beras ni lebih kurang dalam satu mangkuk ni lah. Satu mangkuk sikit lah kan. Satu mangkuk sikit. Air ni agak nak berapa banyak? Biasa kalau nak masak nasi, beras dengan air tu dia mesti ukur dengan jari. Ukur jari. Ukur dengan jari selalu. Betul, ukur dengan jari ya. Okey. Selalunya memang dia akan ukur dengan itu. Sebab apa kita masak melalui dengan rice cooker. Betul. Right? Dengan rice cooker. Jadi kalau rice cooker ni kita masak confirm kita suka dengan jarinya. Confirm. Walaupun Chef ada tips lain ke? Kalau kita tip dia, kalau kita beras ni kalau kata satu mangkuk ataupun tak penuhlah mangkuk tu, maknanya air pun banyak tu juga. Okey. So maknanya dekat sini Chef akan letakkan air. Sedap betul bau daging ni Chef. Yes. Memang sedap. Ambil bau ya. Yang kat luar tu. Okey, kita masukkan air. Kita masukkan air dalam. Right. Baik, jangan pula ukur beras melalui beras tu yang dah dikembang. Kalau beras kembang diukur mengikut itu, tak jadi. Pakai lembek lah nasi itu. Jadi bubur. Jadi bubur. Tu yang namanya nasi sudah menjadi bubur. Kan? Nasi ni dia ada cara masak. Okey, kalau kita buat nasi, kita mesti pertama sekali kita perlukan minyak. Yang kedua kita perlukan lemak.
Lemak. Yang ketiganya kita perlukan stok. Stok yang baik. Stok yang baik ini maknanya stok air rebusan dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah beras. Okey. Baik. Hari ini apa yang chef guna adalah beras basmati lah, kita guna beras basmati. Okey. Chef, saya ada soalan. Okey, sekarang chef masukkan susu kan? Chef kata dia kena berlemak. Kalau kita masukkan santan dia berubah ke? Santan dia akan rasa ada efek sikit lah. Walaupun santan adabi ini memang ada. Tetapi bila kita letak macam tu, dia jadi nasi biryani lemak. Nasi lemak biryani? Nasi lemak biryani. Aduh. Nasi lemak biryani. Nak tolong saya ambil sebut nasi goreng ayam jap? Nasi goreng. Nasi goreng ayam saya nak. Okey. Ini adalah sebut nasi goreng ayam lah. Sebenarnya nasi goreng ni, sebut nasi goreng ni kita hanya guna untuk masak nasi goreng. Okey. Baik, hari ni saya nak sharekan kepada anda, Adabi ni hebat. Kepelbagaian penggunaan produk tu adalah satu perkara yang harus kita buat dan harus kita jadikan. Kadang-kadang dekat rumah tu tak ada. Kita tak ada ataupun kita tak apa ni, orang kata apa, dekat rumah kadang-kadang satu benda yang kita tak ada, tak jadi juga makanan kan. Jadi tak jadi satu hidangan. Tetapi apa yang kita buat dengan produk Adabi ni, kita tak perlu nak risau sebab dia boleh digunakan dalam apa-apa sahaja. Dia kan hidangan. Senang kata dia jadikan kita punya hidangan ni hidangan yang lengkap. Ya. Tak cukup lah nak kena buah dua. Kena buah dua dua. Sebab kita punya portion pun besar banyak. Besar dah banyak. Kalau kita nak buat. Dulu ada sardin je dalam tin kan. Ya, sekarang memang bagus Adabi ni. Dia buat pembaharuan. Generasi sekarang ni dia memerlukan satu benda yang baru. Contohnya lah. Dia sebenarnya perlukan benda yang segera. Sebab orang sekarang kan macam sibuk bekerja. Jadi bila balik rumah tu kekangan masa nak masak. Ya, betul. Kan? Jadi itu yang membuatkan Adabi ini dicintai. Satu lagi perkara yang saya nak share kepada anda, di mana kalau kita masak nasi ni, kalau kita gunakan rice cooker senang nak. Sebab apa? Memang rice cooker ni kita masukkan beras dalam tu, dalam rice cooker. Dimasak. Senang je kan? Nama pun rice cooker. Kan? Apabila kita masuk macam tu, di mana kita letakkan apa ni, beras, kita letaklah daun-daun dan sebagainya. Lepas tu kita tumis asin. Kita tumis asin yang puan isteri yang ini kan. Jadi kita terus masuk dalam periuk nasi dan terus kita hidangkan. Kita masak sampai dia masak. Tetapi kalau kita masak dalam ni, bermakna kita kena tunggu dia sehingga mendidih. Kalau orang tua-tua dulu buat, di mana kalau kita dah masuk beras, dia dah mendidih, dah masuk beras ni, dia dah kacau-kacau dia sampai dia kering, and then dia kering sikit, dia letakkan dia itu tudung periuk kat bawah. Bawah. Ya. Sebab dia tak nak bagi hangus nasi tu. Jadi ini adalah satu-satu tip yang di mana kita kena tahu. Semua orang kena tahu dekat luar sana, terutamanya Gen Z dengan Gen Y. Ya. Dan satu lagi, apabila kita buat, maknanya kalau kita letakkan daging dan sebagainya, kita perlukan letakkan season kat dalam tu. Untuk bagi rasa. Bagi rasa. Maknanya sedap. Apabila kita makan, kuah tu pun rasa, daging pun tetap rasa. Itu adalah satu tip-tip yang harus kita tengok orang dulu buat dan sebagainya. Baik, dah mendidih belum dah? Rasanya dia dah start mendidih. Dia start mendidih. Dia baru nak mendidih. Okey, kita start mendidih. Dan lepas ni kita masukkan beras. Bila dah mendidih, apa yang kita nak masuk? Kita masukkan beras. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dekat sini bau rasa tak sabar nak makan. Okey. Lepas ni kita boleh makan sama-sama ya, Chef? Boleh. Dalam ni apa yang saya nak masukkan lagi iaitu kita perlukan letakkan sikit tomato lah. Letakkan tomato sikit. Tomato ni memang kiranya sayuran yang wajib ada dalam nasi biryani ke? Tak juga, terpulang kepada sesiapa lah kan, terpulang pada anda. Kalau kita nak letak pun boleh, tak nak letak pun boleh lah. Tapi kat sini saya letakkan serai sikit, naikkan dia punya bau serai tu. Dan juga dekat sini chef ada daun pandan. Selalu kalau daun pandan ni yang saya tahu masak nasi lemak. Nasi lemak kan. Nasi lemak. Lah. Bahan dia dah cukup rasanya. Nak letak lagi. Yang ini macam dengan ini dengan gajus dan juga kita tabur ke atas. Dan lepas ni apa yang saya nak cari adalah satu lagi adalah bawang goreng. Bawang goreng. Kita tabur ke atas nanti.
insya-Allah benda tu dia akan cantik lagi, naikkan dia punya aroma dan sebagainya. Baik, chef lupa bawa dia punya apa? Tudung. Oh, so kita nak tutup guna apa, chef? Ya, sebab dia pun dah wah, chef memang kreatif. Jadi maknanya kita menggunakan cara manual lah. Cara manually, dan kita tutup dia. Tutup dia. Dia pun dah start mendidih, dia punya beras, dia pun dah start pekat dah. Start pekat dah Pekat. Sedap ni bau dia. Ambil bau sikit. Oh. Semerbak harum. Macam saya. Seharum saya. Ya. Okey. Baik. Kita kena tutup dia. Okey. Slow sikit dia punya apa kan guna slow dia. Ya, macam tu. Macam ni lah Oh, dia 180 je. Maklum dah pakai induction kan, dekat rumah pakai kita pakai automatic dapur biasa. Dapur biasa je kan. Okey, kita tutup. Okey. Boleh, chef? Okey. Warna. Okey. Nah, kita dah tutup ni. So kita kena tunggu dia masak lah. Tunggu dia masak, masak dan kita check tengok kita lebur rice Okey, rice dia akan masak lah. Induction ni lain macam sikit ni. Takut kita hangus dan sebagainya lah. Tapi ni kuali untuk apa pula? Okey. Ini yang chef letak ni bukan saja-sajalah. Okey. So kita nak masak apa? Tapi kita nak buatkan, chef cakap ada 2 resipi hari ni. Oh ya, betul. 2 resipi. Iaitu kita nak buat gulai ikan adabi. Okey, tapi chef, kita kat Johor sekarang. Kalau dekat Johor, gulai ni kita panggil kari. Tu lah. Kari. Macam mana? Sama. Dah tak sabar nak tengok chef punya. Chef nak masak macam mana ni. Baik, hari ni apa yang kita nak guna bahan-bahannya? Bahan-bahannya kita kena tengok dululah. Tetapi dia orang dah nak tahu ke bahan-bahan dia ni? Mestilah. Yang kat luar sana mesti nak tahu kan kita masak guna bahan-bahan apa. Okey, apa kata? Jom kita tengok apa bahan-bahan untuk masak kari. Bukan kari ikan. Kalau kari ikan orang sini, kalau kata saya gulai. Tapi kita dekat Johor, kari ikan adabi. Oh ya. Tapi tak boleh sebab saya nak gunakan iaitu serbuk gulai ikan baru daripada adabi. So kita kena buat gulai ikan adabi. Okey. So jom kita tengok apa bahan-bahannya. Kita ada dekat sini. Yang pentingnya kalau kita buat kari mestilah ada dia punya bawang merah, bawang asas dengan biji sawi dan sebagainya. Itu adalah perkara yang harus kita gunakan lah, masukkan dalam bahan-bahan utama kita. Bahan utama lah. Tapi chef, kalau tak ada ikan tak jadi juga. Ya, betul. So sekarang untuk hari ni chef guna ikan apa? Saya guna ikan merah. Ikan mahal. Tetapi ikan yang mahal ni selalunya dia akan sedap lah. Betul. Daging dia punya isi ikan dia manis sikit. Dia manis dan sebagainya kan. Okey. Kita akan. Ni minyak dah panas. Apa yang kita nak masuk adalah dekat sini. Boleh tuang tak? Boleh. Perlahan minyak ni dah over panas ni. Bila dah over panas, jaga. Saya masukkan sekali ya chef semua? Ya, masuk sekali semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dah masuk. Dan apa yang kita nak buat adalah ni daun apa chef? Ini adalah daun kari. Kita masukkan daun kari. Daun kari ya semua. Baik. Yang ini daun kari ni chef akan letakkan di last kali. Yang ini last kali ni kalau kita nak buat, kita dah masuk rempah dan sebagainya. Yang kita letak last kali ni adalah untuk menggamit orang datang kat rumah kita, ketuk pintu. Saya ingatkan untuk menggamit memori. Alamak. Yang ini ni last kali kita akan masuk. Dia dah masak dan sebagainya. Kadang-kadang kita buat masuk daun kari ni di mana di first permulaan sahaja kalau kita buat. Tetapi orang dulu kita buat untuk naikkan dia punya haruman dan sebagainya. Bila kita letak rempah dan sebagainya dah siap dan semua kan, dah masuk ikan, dah masuk santan dan sebagainya. Dan last kali dia nak tutup, dia nak siap tu masuk. Baru dia masukkan sekali lagi daun kari untuk naikkan bau dia. Okey. Siap. Jadi itulah dia akan datang kat rumah kita, dia akan ketuk pintu. Boleh saya tumpah makan kari? Oi, tahu nak kari apa? Kari apa? Kari adabi. Kari adabi. Adabi yang paling penting ya guys.
apa yang kita nak masuk kat sini? Seterusnya kita nak masukkan. Kita nak cari mana serbuk gulai ikan. Serbuk gulai ikan. Ambil yang warna yang biru tu. Serbuk gulai ikan. Inilah dia serbuk gulai ikan baru iaitu dari Adabi. Okey, so kan? kita akan gunakan ni hari ni. Ini adalah serbuk gulai ikan baru, di mana serbuk gulai ikan baru ini dia berbeza dengan serbuk gulai kari ikan yang ada. Kari ikan yang ada sekarang dengan Adabi. Sama ada nak, kalau kita nak guna, dia nak kacau dia sehingga dia betul-betul garing, kekuningan, keemasan pun boleh. Dan dah naik bau tu kira dah cantik dah lah. Baik. Sekarang ada setengah dah naik bawah. Kita masukkan kita punya bahan yang kita dah blend. Bawang merah, bawang putih yang kita dah blend lah. Itu pun sama teknik dia tadi, kita kena blend dengan minyak. Okey, ingat tips tu kalau kita nak blend sesuatu bahan, kita kena guna minyak. Sebab dia akan menggaringkan dan cepat pecah minyak. Masak dengan sekata. Masak dengan sekata. Itu adalah tip yang saya guna buat. Wow. Ada bau. Dia punya colour. Colour dia memang cantik. Bau dia, nak bau tak? Bau dia penuh dengan rempah ratus. Yes, penuh dengan rempah ratus dan warna dia memang. Baik, kita masukkan. Kita nak masukkan berapa banyak ni, Chef? Ini lebih kurang 3 sudu besar kot, lebih kurang. Macam tu lah. Chef main agak-agak je. Saya main agak-agak. Saya suka agak-agak main masak. Sebab apa? Kalau kita masak ni belum tentu kita nak walau nak ikut sukatan apa. Biasanya chef yang masak agak-agak ni lah yang lagi sedap orang kata. Kan? Baik, kita masuk ni, kita masukkan. Masukkan air. Okey. Kita nak bagi dia terlalu kering. Terlalu kering dan juga dia akan cepat pecah minyak. Baik. So, sekarang kalau kita masak kari ni, ada 5 cara tau kita masak kari. Nak tahu tak masak macam mana? Nak tahu masak macam biasa je lah. Macam biasa kan? Okey, pertama sekali kalau kita masak, kita buat method of cooking dia selalunya rempah kari tu kita bancuh dengan air. Bancuh dengan air. Mesti dia orang pernah buat. Kan dia orang pernah buat. Biasa dia orang pernah buat. Kalau serbuk kari tu bancuh dengan air kan? Tu nak sendiri masak kari macam tu. Okey, satu. Yang keduanya, bawang merah yang telah di blend, kosong bawang merah saja yang dibancuh dengan serbuk kari. Betul? Yang ketiga, bawang merah, bawang putih halia yang di blend dan dibancuh dengan serbuk kari. Yang keempat, caranya adalah merebus. Merebus? Kita rebus. Maknanya kita rebus? Kita rebus kari dengan air rebus naik. Selalunya kita buat gulai ikan masin ataupun di utara buat gulai ikan masin, gulai nangka. Macam tu dia buat. Dia akan tumis darat. Dia macam tu. Orang kata tumis darat lah. Nanti kita masukkan je dalam. Yang kelima adalah directly macam tu. Lepas kita tumis dengan minyak tadi dengan bawang merah dan kita kacau sampai dia naik warna kekuningan dan sebagainya, terus masuk kari. Masuk kari kan. Itu masukkan air sikit sehingga dia pecah minyak. Itu adalah konsep di mana konsep Indian punya konsep. So, apabila kita buat, maknanya sekarang ni dia pun dah pecah minyak dah. Itulah konsep dia. Di mana kita kena blend bawang tadi bersama dengan minyak. Jadi dia cepat menggoreng dan terus dia cepat pecah minyak. Okey chef, sekarang kita nak masuk ke apa pula? Baik, kita akan masukkan air dengan dia mendidih sikit. Okey, bagi dia lagi mendidih. Bagi dia mendidih. Saya tahu lepas ni kita nak masuk ke apa? Yes. Masukkan ikan. Ya. Sebab saya dah tak sabar tengok mati ikan tu. Baik. Sebelum kita masuk ni, apa yang kita nak buat? Kita kena masukkan kita punya serbuk nasi goreng. Nak ni serbuk nasi goreng ayam? Nasi goreng. Yang seberguna serbuk nasi goreng ni. Jadi tadi kalau saya masak, ingat tak? Saya tak masuk pun garam kan? Chef cuma guna serbuk. Ya, itulah tipsnya. Apabila kita gunakan produk Adabi ni, boleh dipelbagai dengan cara apa-apa sekalipun. Jadi kita buat dan kita boleh kurangkan garam. Ya, kurangkan garam dalam tu. Jadi mana dalam ni dia dah ada serbuk lada sulah dalam, lepas dia ada garam. Cukup rasa lah, cukup rasa. Agak-agak juga. Agak sikit. Okey, kita kacau lagi. So sekarang kita nak tunggu sampai dia mendidih. Dia mendidih sikit dan lepas tu apa yang kita nak masuk adalah kita akan masukkan kita punya ikan. Okey. Wow. Baik. Selalunya santan di mana? Di akhir ke ataupun di pertengahan? Kalau saya masak, saya akan masukkan dulu. Lepas tu saya akan masukkan santan sikit-sikit. Kadang-kadang orang tua-tua dulu apabila dia masuk macam ni dia akan letakkan iaitu santan cair. Santan cair. Di akhir sekali baru dia meletakkan iaitu santan yang pekat.
Apabila kita guna setan kotak yang ada dalam pasaran sekarang ni adalah sebagai substitute of kita punya masak, di akhir sekali itu kita kena meletakkan di akhir sekali baru kita letak. Dan kita boleh meletakkan awal, tetapi dia boleh juga letakkan air di akhir. Sebab dia kurang sikit dia nak pecah minyak. Kadang-kadang kita masak, kenapa dia tak pecah minyak? Sampai bila nak pecah minyak ni? Ini tertunggu-tunggu. Tertunggu-tunggu. Jadi kita kena tahu. Itulah cara yang sebenar yang kita buat. Okey, tu tips lagi. Okey, Chef. Nampaknya kita punya kuah ni pun dah mendidih. So saya rasa kita dah boleh masukkan ikan. Ya, betul. Dah masak-masak nampak? So ini adalah ikan. Kepala ikan merah kan? Yang besar ikan. Kita masukkan. Satu dah masuk. Okey. Memang nampak menyelerakan. Kita kacau sikit. Okey. So kita kena tunggu berapa lama untuk pastikan dia masak? Betul. Sehingga masak lah maknanya. Sehingga masak lebih kurang dalam 20 minit macam tu lah. Lepas ni chef akan masukkan bahan-bahan lain tak? Ada. Kita akan masukkan asam jawa. Baik. Nak suka makan yang masam-masam. Kalau kita buat kari ni mesti ada gabungannya adalah masam. So masam tu datang daripada asam jawa. Asam jawa ekstra adabilah. Okey. So kita masukkan. Suka makan masam-masam kan? Suka, sedap. Masam ni kita akan masukkan. Walaupun nut manis tapi saya suka makan benda masam. Baik, kita akan masukkan kita punya santan. Ini adalah santan adabi. Bermakna color dia sekarang ni adalah color yang cukup merah. Itu maknanya dia tak pedas tetapi dia merah. Jadi ini adalah keistimewaan daripada serbuk gulai ikan baru kita. Adabi. Ya. Masukkan. Bismillah. Cantik. Kacau. Okey. Tu dia, color dia dah bertukar. Itulah dia. Baik. Kita akan masukkan kita punya macam bendi kita. Bendi. Baik. Sayur apa lagi, Chef? Kita masukkan cili hijau dan sebagainya lah. Baik. Apabila kita masukkan ikan, maknanya satu lagi kita letakkan iaitu garam. Ini ada satu tip lagi. Tu dah masukkan. Tadi kita dah masukkan serbuk nasi goreng. So sekarang kita masukkan lagi. Kita masukkan lagi sikit. So maknanya kita letakkan sikit gula untuk dapatkan dia punya sweet of dia punya. Dan tadi. Okey, so sekarang kita kena tunggu dia masak. Kita masukkan ini. Ini kalau makan nasi kandar. Inilah yang sedap. Sedap sungguh. Boleh. Ini Nat, kalau makan nasi ni melekat dekat tangan tau. Itu yang kita dia melekat dekat tangan tu. Yang itu yang kita nak. Right. Okey, masukkan cili. Tapi ada setengah orang kan tak suka letak cili. Cili lah best lah. Sebab apa? Cili ni dia boleh, salah satunya adalah boleh kurus tau. Mentang-mentang lah dia kurus. Dia cakap macam saya kat depan kita jaga badan. Kita kat depan ni terasa. Dia memang membesar. Tetapi makan cili ni memang kuat juga makan cili. Tapi tak turun-turun. Macam mana cerita dia? Tu sebab makan terlebih. Okey. So, baik. Apa lagi kita kena masukkan? Kita punya tomato sikit lah dapatkan dia punya asam tu sikit lah. Baik. Okey. Dan diakhiri dengan daun kari. Oh, ni yang Chef cakap dekat awal tadi. Okey, kita masukkan. Ini sekarang ni tentu sekejap lagi datang jiran tutup pintu. Okey, so kita kena tutup dulu. Sebab saya takut jiran kita datang nanti. Sebelum kita tutup, kita kena buka sebelah tu. Okey. Sebelah tu apa cerita dia? Kita tengok. Kita tengok sebelah tu. Wow. Nasi saya dah masak. Nasi saya. Ini cara dia. Kita nak kena letakkan kita punya color. Mana color kita? Ni color. Ini adalah color pewarna lah. Pewarna kita. Tu pewarna apa, Chef? Ini adalah pewarna kuning telur lah. Kuning telur. Nak bagi naik lagi warna tu. Naikkan dia punya warna tu kan. Okey. Kemudian kita kena kacau. Lepas tu sekejap lagi baru kita kacau dia. Okey. Kita biarkan seketika sikit sama ada nak tutup ataupun macam mana. Kalau kita biarkan dia terbuka pun boleh? Boleh. Biarkan terbuka boleh. Lepas itu kita akan kacau dia sikit. Kacau pun ada cara
Kacang pun ada cara maknanya caranya kita kena tak nak bagi patah, kena kaut daripada tepi ke tengah. Macam tu cara kita buat. Okay, ingat cara tu kalau tak nak bagi nasi kita patah. Baik. Okey. Kita akan tunggu ikan kita masak dan nasi pun dah cukup masak dan sedikit lagi kita akan gembung. Apa kata selepas ini saya nak minta satu lagi pertolongan daripada Nat. Di mana pertolongannya adalah nak kena hidang untuk chef. Itu yang paling Nat suka. Best. Sebab kita tak sabar nak makan. Okey. Chef nak tabur. Ini adalah crispy terbaru juga daripada Adabi. Adabi. Ya, dia ada chili squid dengan classic squid. Jadi kita nak rasa-rasa potong-potong sikit kat dalam kita punya nasi ni. Allah akbar tumpah. Memang biasa dah. Apa chef? Baik, kita tuangkan kat dalam ni sikit. Kenapa kita kena letak dalam nasi ni chef? Itulah istimewanya nasi biryani Adabi. Jadi setiap produk Adabi boleh diguna pakai atau keperluan penggunaan produk itu boleh dijadikan satu hidangan. Jadi kita dah masukkan sini. Okey. So, inilah dia. Masakan kita hari ni pun dah siap. Yes. Okey, seterusnya. Apa kita nak buat? Nak rasa tak? Mestilah nak. Itulah yang saya tunggu. Macam apa? Apa sekarang ni? Apa yang kita nak buat? Saya sendukkan untuk Nat. Bukan senang tau chef nak sendukkan. Baik. Sendukkan sikit. Okey chef. Baik. Dan satu lagi ni adalah kita punya kari. Kuah. Kuah ada sikit. Okey. Baik. Wow, tak sabar nak rasa. Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sini. Saya makan. Saya yang tak sabar nak tunggu dia bagi jawapan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Semerbak. Okey. Rasa rempah dia memang semua cukup. Marvelous. So dia punya colour kemerahan cukup gulai dan lepas ratus daripada gabungan produk tadi. Semua memang dah jadikan sebagai satu hidangan yang lengkap. Cukup lengkap dan hebat menggunakan produk-produk Adabi. Okey, nampaknya kita dah pun hampir sampai di penghujung rancangan bersama Chef Irwan. Tapi sebelum Chef Irwan balik, saya ada satu soalan cepu mas lah. Alamak. Seperti yang kita tahu. Soalan pula dah. Chef kan orang Kedah. Okey, apa hidangan warisan Johor yang Chef suka selain daripada nasi biryani, kari? Saya suka asam pedas. Saya suka asam pedas tu adalah asam pedas ikan lah. Asam pedas ni dia masam-masam, dia kena dengan seafood ni. Maknanya dia akan tangkap sampai ke kepala. Tangkap kepala? Okey chef. Jadi kalau kita makan dengan nasi itu maknanya tak cukup setinggan. Kena tambah dua. Kena itu tambah yang membulat tu. Ni hasil duduk Johor. Okey chef, nampaknya kita pun dah habis masak semua. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat chef yang datang jauh. Ya. Baik, bagi chef juga, kepada anda selamat mencuba. Salam daripada Adabi dan Chef Irwan. Dan saya Nat. Sampai kita bertemu lagi. Bye-bye.